kawan akak cakap, bukan, sebenarnya macam ni. Bilik yang kau bagi salam tu, bilik yang kau ketuk tu tak ada penghuni sebenarnya. Ha? Weh korang, bilik yang akak ketuk tak ada penghuni? Kau akak-akak lah weh. Akak nampak, akak rasa memang kelibat bayang tu macam ada orang. Tapi kawan akak cakap tak ada orang, akak pun macam tak percaya. Hai guys, Assalamualaikum semua. Hari ni akak nak ceritakan pasal Sekolah Seroja Part 2. Tapi sebelum tu, korang like, share dan subscribe channel Cengkeh. Kejadian ni berlaku di semester keempat. Saya ingat akak, di semester keempat. Masa tu akak diberi tugasan bersama dengan salah seorang daripada penghuni Kolej Seroja. Masa tu Seroja 2 juga. Masih di Seroja 2. Jadi akak pada hari tu akak menumpang di bilik kawan akak ni, di Seroja tersebut, tapi di tingkat yang paling atas sekali lah kan. Di tingkat yang paling atas sekali. Jadi akak okey lah, lepas kuliah, balik kuliah petang, so akak teruslah ke bilik dia. Akak terus ke bilik dia, lepak-lepak, santai-santai sembang-sembang biasa. Bila sampai waktu malam, sebab kita orang petang kita orang santai-santai, tak ada nak buat assignment lagi kan. Student ni satu perangai dia tahu, dia suka buat assignment bila malam-malam, sebab malam tak ada gangguan dengan macam-macam gangguan. So kita orang pun buatlah kerja malam. Buat kerja malam kira macam atas lantai, kita orang macam atas lantai buat bentangkan kertas-kertas semua nak buat kan, sebab akak ni lebih masa tu akak buat assignment melukis tau. Jadinya akak bentang atas lantai, kita orang duduk atas lantai. Lepas tu masa akak tengah khusyuk buat lah kan, akak tengah khusyuk dengan kawan akak melukis, tiba-tiba kan akak kedengaran bunyi kerusi ditarik. Macam mana bunyi kerusi ditarik? Tak dapatlah akak nak bayangkan. Bayangkan boleh, tapi nak jelaskan macam mana kerusi tu ditarik, korang fikirlah sendiri. Lepas tu akak kata dalam hati akak, okeylah, mungkin orang tu tarik kerusi, mungkin orang tu tengah buat assignment sama macam kita orang kan. So akak biarkanlah. Tapi makin lama makin kerap, sampai dalam hati akak cakap, dia ni main kerusi ke? Dia tarik kerusi nak duduk ke? Dia memang seronok main kerusi? Ada ke orang pelik suka-suka main kerusi malam-malam macam tu? Masa tu akak rasa belum pun pukul 12. Jadi akak pun tak apalah, biarkanlah. Kawan akak pun tak ada pun menunjukkan respon yang macam dia terkejut ke, dia rasa apa-apa ke, yang menyeramkan ke. So akak pun ikut je lah, layan je lah, buat assignment. Dia buat lagi, berbunyi lagi panjang tariknya kerusi, lagi panjang. Lepas tu dia main siling pula, duit siling kepengan siling, dia main duit siling pula berbunyi-bunyi. Apa hal pula dengan jiran kawan akak ni? Dah main siling pula, akak cakap dalam hati, tak sembang dengan kawan akak lagi tau. Lepas tu kawan akak macam steady, buat tak tahu, mungkinlah kawan dia, jiran dia ni bermasalah kot, biarkanlah, buat tak tahu. Entah macam mana, sepanjang kita orang buat assignment tu, bunyi kerusi tak berhenti, bunyi siling berganti-ganti, bersilih-silih. Akak pun cakap lah kat kawan akak. Aku cakap, aku nak pergi ambil air, aku nak buat Maggi. Kira macam akak dah rasa macam panas sejuk, geram kan, kita geram lah dengan gangguan macam tu kan. Akak kata akak nak pergi ambil air panas dekat water cooler dekat tingkat bawah. Jadinya akak pun cakap kat dia, akak nak pergi sana. Akak pun bawa lah satu orang kata apa, macam cawan mak, macam mak yang bertangkai. Akak bawa, akak pinjam dari kawan-kawan akak tu, akak bawa. Lepas tu akak cakap, aku nak pergi bilik tu, aku nak tegur. Aku tekad nak tegur lah cara baik. Kenapa ganggu kawan-kawan lain nak tidur? Kenapa ganggu orang lain nak buat assignment ke kan? Akak pun keluar, akak pergi ke bilik tu. Bilik tu dia macam, bilik kawan akak ni, dia orang kata tingkat pelatas. Selang daripada bilik dia tu kosong.
Memang kosong. Dia pun cakap memang kosong. Selang dia tu, dia tak cakap pun tak ada orang. Selang lagi hujung memang kosong. Tapi dia tak ada cakap pun yang bilik yang tengah-tengah tu pun kosong. Jadi akak pun pergi bilik tu. Akak ketuk bilik tu. Akak ketuk. Akak bagi salam. Assalamualaikum. Akak bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam lagi. Tak jawab. Assalamualaikum. Bagi salam lagi. Dia ni akak pun berang lah kan. Bukanlah berang yang melampau, tapi dalam hati cakap, dah lah kau buat bising. Lepas tu bila orang baik-baik bagi salam, engkau langsung tak bagi respon. So akak pun terasa masa tu, memang hati pun terdetik lah. Terasa macam seram sejuk di tengkuk. Rasa macam ada angin yang bertiup di tengkuk. Malaslah aku nak tegur dia, nak bertanya ke apa semua kan, nak nasihatkan budak ni supaya jangan buat bising. So akak pusing badan akak daripada pintu dia ni. Akak pusing badan akak nak pergi ambil air panas, tapi tak tahulah kenapa tangan akak kuat pegang cawan tu, pegang mak tu kan. Tapi akak tak tahulah kenapa bila akak pusing tu, mak tu jatuh. Akak tak tahu, macam akak tak adalah nak fikir apa-apa, malah fikir apa-apa lah kan. So akak pun dengan orang kata apa, dengan hati yang rasa panas jugalah kan, tak bagi respon kita bagi salam elok kan. So akak duduk macam kedudukan macam kita nak kutip serpihan mak tu lah, nak kutip serpihan mak tu. Jadi akak kutip perlahan, akak punya geram, akak pandang ke orang kata bawah pintu tu kan, kita ada satu ruang tau, bawah pintu kita ada satu ruang. Akak cuba hintai dekat bawah pintu tu. Akak nak tengok ada orang ke tak ada orang. Lepas tu akak nampak macam orang kata apa, bayang yang orang kata bergerak tau, bayang yang bergerak, bukan bayang dalam rumah tu, tapi di bawah pintu tu kita nampak macam bayang-bayang. Kita rasa macam ada orang. Mulut akak ni pun geram lah kan. So akak cakap lah, dia ni ada je dalam bilik. Aku bagi salam tak nak jawab. Aku ketuk pintu tak nak buka. Katakan kita membebel. Tak tahu ke orang lain nak buat assignment ke, nak tidur ke. Tolonglah hormat jiran-jiran sebelah. Akak memang kuat bebel, akak cakap terus terang. Lepas tu akak pun macam masa kutip tu sambil membebel tu, sambil memandang ke bilik tu. Akak bangun, akak tinggal bilik tu. Okey, akak tinggal bilik tu dalam keadaan mulut nanti popek-popek lagi, tak ingat lah apa yang akak cakap kan. So akak pergi ke bilik kawan akak, selang ke bilik kosong. Selang tu bilik kawan akak pergi. Kawan akak tanya akak dengan selamba tengah buat assignment, dia tengah melukis. Dia tanya akak, "Weh, kau apa hal? Apa hal mulut kau membebel dari tadi lagi?" Macam tu lah kan. Kita orang memang ala-ala macam tu, biasalah sama-sama kawan kan. Tak ada lah. Jiran kau ni kan, memang aku ketuk bilik dia tau. Aku bagi salam elok pun, tak ada pun dia nak jawab salam ke, nak buka pintu ke. Weh, kawan akak jawab, "Weh, kau pergi ketuk bilik dia ke? Kau buat apa kat bilik dia?" Tak adalah, aku cuma nak tegur dia. Kenapa dia buat bising? Sekarang kau tengok, masa tu akak dah tengok jam lebih kurang pukul 12 lebih. Lebih kurang 12 lebih dah ngongek-ngongek semua tu kan. Jadi akak cakap lah, aku cuma nak cakap kat dia, tolonglah hormat pada jiran kiri kanan, sahabat-sahabat kita. Ada yang nak tidur, ada yang nak buat assignment. Tak payahlah nak tarik-tarik kursi. Dia tarik bukan sekali weh, banyak kali weh, kata. Kau memang tak pernah tegur dia ke? Cakap. Lepas tu kawan akak cakap, tak apalah, kita sambung esok lah buat assignment. Apalah, sambung esok pula dah? Kau dah apa? Tak apalah, kita sambung esok je lah buat assignment ni. Apa kata kalau kita tidur je dulu, dia kata. Tidur, aku dah penat lah. Kawan cakap aku dah penat lah, dia kata kan. So akak kata, aku pun mood dah tak laut dah. Aku punya benang, kau faham lah kan aku macam mana kan. So malam tu kita orang macam tutup buku, kemar kita orang nak tidur. Lepas tu masa nak tidur tu, kau tahu tak, kerusi tu daripada serik dia hempak. Dia macam, aku tak tahu nak cakap, dia hempak kerusi tu, siling tu daripada satu bunyi siling dia lepaskan siling yang banyak tu. Aku kata melampau betul, aku cakap. Tu kau dengar tak? Akak cakap pada kawan akak, kau dengar tak? Tu menunjukkan bahawa dia tahu aku cari dia tau. Kau tak ada ke tegur dia selama ini, kata. Dia tahu aku bengang kat. Lepas tu macam kita ni macam konon-konon senior lah kan. Tu yang akak berani nak pergi tegur dia kan, nak pergi cakap cara elok sebab kita dah rasa kita senior. Lepas tu kawan akak cakap, tak apalah, biarlah dia. Kawan akak ni bagus sangat. Biarlah dia. Mungkin dia stres kot, stres belajar. Kita mana nak tahu kan. Kita tidur lah. Akak pun tidur macam biasa, macam
tidur dalam keadaan tak puas hati. Kawan akak tidur dalam keadaan yang muka cuak, akak pun tak tahu cuak pasal apa. Jadinya esok pagi kita orang bangun, kita orang siap-siap nak pergi kuliah lah kan. Nak pergi kuliah, jadi akak pun macam tunggu kawan akak kebetulan depan pintu bilik. Akak tunggu kawan akak. Lepas tu akak pun masih tak puas hati lagi kau. Masih tak puas hati lagi. Korang rasa akak tengok dekat bilik tu, semalam tak ada pun dekat pintu tu dia tulis dilarang masuk ke bilik ini. Pasal apa semalam masa akak pergi berdiri betul di bilik tu, kertas tu akak tak perasan tau. Akak tak perasan. Jadi akak pandang kertas tu berkali-kali. Tiga-tiga bilik ni, 1, 2, 3 ni dilarang masuk ke bilik ini. Lepas tu akak mulalah rasa macam something meremang sebab mungkin bilik tu dilarang masuk. Macam-macam lah dalam kepala akak, aku fikir yang bukan-bukan lah. Bila akak keluar dengan kawan akak pergi menunggu bas di hentian bas di depan Seroja, dia ada satu hentian bas yang akak cerita yang kemalangan jalan raya pensyarah part 1 tu kan. Akak tunggu bas kat situ. So akak nak pergi kuliah, kawan akak stadium lagi. Lepas tu bila naik bas, ini kisahnya. Bila naik bas, kawan akak pun tanya, masa kau pergi ketuk bilik tu, masa kau bagi salam kat bilik tu, kau ada rasa apa-apa tak? Kau ada nampak apa-apa? Tak ada. Aku tak nampak apa-apa. Cuma aku rasa macam tengkuk aku ni macam ditiup angin lah, macam tu, macam seram sejuk, ditiup angin. So akak tu macam, kenapa macam tu? Aku sorry lah, aku cakap mungkin cara aku keterlaluan, tapi aku cuma nak tegur. Sebab kita kan duduk berjiran. Jadi duduk jiran ni, jiran mungkin nak tidur, jiran mungkin nak buat assignment, jiran mungkin nak ketenangan. Jadinya apa salahnya kalau kita tegur dia? Untuk malam tu je kita nak buat assignment. Kawan akak cakap, bukan, sebenarnya macam ni. Bilik yang kau bagi salam tu, bilik yang kau ketuk tu tak ada penghuni sebenarnya. Weh korang, bilik yang akak ketuk tak ada penghuni? Kau akak-akak lah weh. Akak nampak, akak rasa memang kelibat bayang tu macam ada orang. Tapi kawan akak cakap tak ada orang. Akak pun macam tak percaya. Kau cakap dia betul kat aku, betul ke tak ada orang? Kalau kau nak tahu, bilik tu dah lama tak ada orang. Memang dah lama tak ada orang duduk. Macam ni cerita dia. Sebelum ni, Kolej Seroja ni dihuni oleh pelajar lelaki. Tapi ada satu kejadian kat bilik tu. Kejadian pelajar lelaki membunuh diri. Punca dia bunuh diri, aku tak tahu. Tapi yang aku tahu, dia bunuh diri. Dan aku pun tahu daripada sini aku. Jadi akak pun macam terkejut. Kita dalam hati ni macam terkejut, macam tergamam, macam bingung. Akak ni macam cepat bingung. Ya, akak dengar lagi dia cerita. Dia cakap budak yang bunuh diri tu, dia punya, orang kata apa, dia punya habit tu, dia suka main shilling. Dia ke mana dia pergi pun, orang tu cerita dia habit dia suka main shilling. Jadi dia suka macam jatuhkan shilling, dia suka macam main shilling. Jadi macam itu sebablah gangguan tu berunsurkan shilling tau. Lepas tu yang tarik kerusi, akak tanyalah, habis tu kenapa dia tarik kerusi? Okey, aku tak tahulah nak cakap. Member akak cakap lah kan, aku tak tahulah nak cakap kan. Ni aku dengar daripada orang-orang sebelum tu, mana sini aku lah kan. Dia cakap dekat aku, member akak cakap tau. Dia cakap dekat aku, budak tu sebelum dia nak bunuh diri, dia menunjukkan satu, orang kata, perangai yang pelik. Satu perangai yang pelik. Dia suka tarik kerusi. Aku pun tak tahu kenapa dia tarik kerusi, tapi dia punya perangai tu sampai orang tak puas hati. Jadi orang lapor kepada penjaga kolej nasihatkan dia. Dia kira macam jumpa dia, nasihatkan dia supaya jangan ganggu pada pelajar-pelajar lain. Tapi dia macam sebelum dia membunuh diri tu, memang dia main kerusi, sampailah dia membunuh diri dengan kerusi yang dia main tu. Itu sebabnya lepas pada tu memang gangguan-gangguan yang bunyi kerusi, bunyi shilling ni memang dah jadi sebahagian daripada kita orang yang stay kat sini. Mana kita orang tu kawan, akak cakap lah yang dia stay kat situ. So akak cakap lah, kenapa kau tak cakap aku awal-awal? Kenapa kau tak cerita aku awal-awal? Kalau kau cakap aku awal-awal, aku tak ada nak tidur kat bilik kau. Lepas tu memang akak cakap, untuk pengetahuan akak lah kan, dia sendiri pun takkan tidur kat bilik tu tanpa kawan tau. Dia punya roommate, dia punya kawan sebilik dia pun jarang duduk bilik tu. Dia orang cuma letak barang,
dan cuma akan duduk bilik tu bila ada kawan-kawan macam akak, ada kira macam ada rakan bilik. Kalau tak ada rakan bilik, dia orang pun akan tumpang bilik orang lain. Kisah ni macam tu. Jadinya cuba korang bayangkan, akak nak bagi bayangan dekat korang kan. Cuba korang bayangkan kalau masa cawan tu pecah, jatuh, korang kutip cawan tu, serpihan cawan tu, tiba-tiba pintu terbuka. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendiri sebab korang nak sangat kan suruh orang tu buka pintu kan. Tapi nasib baiklah, nasib akak memang baik, pintu tak terbuka. Jadi moral daripada kejadian ni, walau korang ni hebat macam mana pun, macam akak rasa akak senior baguslah, senior boleh tegur orang sesuka hatilah, pergi nak tegur bilik orang lah kan, kononnya lah berani lah kan, kononnya lah senior ni belagak lah kan. So moral dia, walau korang hebat, korang jangan berani-beranikan diri untuk, orang kata, untuk macam tunjuk berani korang. Jadinya sebalik berani korang, mungkin tersimpan sesuatu misteri di depan korang. Kalau korang nak mengikuti kisah-kisah seram yang lain dari akak, like, share dan subscribe Cekis Channel. Terima kasih.